Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat bab 7 cahaya dan optik. Subtopik 7.1 pembentukan imej oleh kanta. Okey, apa itu kanta? Kanta merupakan medium lux sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Okey, kanta boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, macam mana kita nak kenal bentuk kanta cekung dan juga bentuk kanta cembung? Okey, kalau kanta cekung, kita boleh lihat bentuknya ramping di tengah. Okey, kita boleh ibaratkan dia macam orang yang ramping. Okey, untuk kanta cembung, kita boleh ibaratkan seperti orang yang gemuk, orang kembung. Cembung, kembung. Kita nampak dia bentuk macam kembung. Cekung, dia ramping. Okey. Kanta cembung mempunyai tiga jenis. Tiga jenis iaitu jenis dwi cembung. Okey, kita nampak dia kembung macam tu, dwi cembung. Plano cembung iaitu separuh daripada dwi cembung, dan juga meniskus cembung iaitu kita nampak bentuknya seperti dia melengkung begitu. Okey, next kita tengok jenis kanta cekung. Ada tiga juga, iaitu dwi cekung yang kita nampak ramping di tengah, plano cekung, dia separuh daripada dwi cekung, dan juga meniskus cekung, dia nampak melengkung. Okey, next, sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung. Okey, manakala sinar cahaya mencapah melalui kanta cekung. Oleh itu, okey, kanta cembung kita kenali sebagai kanta penumpu dan kanta cekung kita kenali sebagai kanta pencapah. Okey, kalau kita lihat dalam gambar raja, ini kita nampak ini kanta cembung. Okey, sebab kita nampak ini sinar cahaya apabila melalui kanta dia menumpu. Jadi kanta cembung kanta yang penumpu. Okey, ini adalah kanta cekung. Okey, kita nampak sinar cahaya apabila melalui kanta, cahaya tu akan mencapah, dan sebab itu kita panggil dia juga kanta pencapah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, bagi kanta cembung, titik fokus ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu selepas melalui kanta cembung. Okey, jadi nampak ini sinar cahaya bila melalui kanta, melalui paksi utama kanta, dia akan menumpu di satu titik yang kita namakan sebagai titik fokus. Sebab tu kanta cembung kita panggil kanta penumpu. Okey, bagi kanta cekung, apabila sinar cahaya yang mencapah selepas melalui satu kanta cekung diekstrapolasikan ke belakang. Okey, ke belakang, sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik. Itu yang kita namakan titik fokus. Maksudnya sinar cahaya apabila melalui pusat paksi utama iaitu pusat kanta. Okey, dia akan kita anggap dia diekstrapolasikan ke belakang, ni di belakang kanta, ni belakang kanta, ni belakang kanta. Okey, yang bersilang membentuk titik fokus. Okey, mari kita tengok istilah optik. Okey, untuk pusat optik. Pusat optik ni apa? Pusat optik adalah titik pada pusat kanta di mana sinar cahaya melalui pusat optik tidak terbias. Okey, sinar cahaya melalui pusat optik tidak terbias. Okey, paksi utama adalah garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus. Okey, paksi kanta adalah garis lurus menerusi pusat optik berserenjang dengan paksi utama. Okey, titik fokus bagi kanta cembung, titik fokus adalah titik pada paksi utama iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Manakala titik fokus untuk kanta cekung adalah titik pada paksi utama iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta.
Panjang fokus adalah jarak di antara titik fokus dengan pusat optik. Jarak objek adalah jarak antara objek dengan pusat optik, dan jarak imej adalah jarak antara imej dan juga pusat optik. Dan setiap ini kita boleh wakilkan, kalau nampak kat sini pusat optik kita wakilkan dengan O. Kalau F besar itu adalah titik fokus, F kecil adalah panjang fokus, U kecil adalah jarak objek, dan V kecil adalah jarak imej. Okey, mari kita lihat gambar rajah. Kita tengok yang maksud tadi tu. Okey, ini paksi kanta. Okey, paksi kanta yang berada di tengah. Okey, yang berada di sini bulat ni, ini adalah pusat optik. Okey, yang tadi dia kata tu, pusat optik titik pada pusat kanta. Okey, tu jadi kita nampak tu pusat optik. Okey, ini adalah paksi utama. Okey, yang dua F besar, F ini, yang F besar ni, ini adalah titik fokus. Okey, F kecil adalah jarak fokus. U kecil adalah jarak objek. Okey, dan V kecil adalah jarak imej. Okey, jarak imej itu untuk kanta cembung. Kanta cekung pun samalah. Okey, kanta cekung pun sama. Ini paksi kanta. Ini adalah pusat optik. Okey, ini adalah titik fokus. Okey, ini adalah jarak imej. Ini adalah jarak fokus. Dan U kecil adalah jarak objek. Okey. Kenapa kita perlu tahu? Sebab kita nak melukis sinar cahaya yang melalui kanta. Okey, kita tengok dulu macam mana nak melukis sinar cahaya dan juga nak melukis imej yang terbentuk bagi kanta cembung. Okey, langkah yang pertama, sinar cahaya selari dengan paksi utama terbias melalui titik fokus. Jadi kita nampak, okey, ini sinar cahaya melalui paksi utama ni, paksi utama. Okey, melalui paksi utama terbias. Okey, ni dia terbias ke ini titik fokus. Okey, yang kedua, sinar cahaya menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Okey, ini yang kedua. Okey, yang kedua ni kita nampak dia melalui ini pusat optik di tengah tu adalah pusat optik tanpa terbias. Okey, kalau kita boleh nampak kat sini, okey, nampak tu sinar cahaya melalui paksi utama dan akan terbias ke titik fokus. Dan yang kedua, ini yang kedua, dia melalui titik pusat optik dan tidak terbias. Satu. Okey, yang bawah ni pun sebenarnya adalah satu, sama juga. Okey, dan di sini adalah tempat titik persilangan tu adalah tempat imej terbentuk. Okey, next. Kita lihat bagaimana imej, cara melukis untuk kanta cekung. Okey, sinar cahaya selari dengan paksi utama terbias seolah-olah dari titik fokus. Okey, jadi nampak ini nombor 1. Okey, melalui ini paksi utama. Okey, melalui paksi utama, dan kita nampak daripada titik fokus, dia akan terbias seolah-olah daripada titik fokus ni, titik fokus. Okey, dia akan terbias di situ. Okey, dan yang kedua, sinar cahaya menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus pada pusat optik tanpa terbias. Jadi yang tengah ni, ini adalah pusat optik. Okey, jadi sinar cahaya melalui pusat optik dia tidak terbias. Jadi di titik persilangan itulah imej
terbentuk, iaitu di belakang kanta. Okey, kalau kita lihat, okey, ini yang pertama, okey, itu dia jadi macam tu dan okey, dan seterusnya ini yang kedua. Jadi di sinilah imej terbentuk. Okey, next. Okey, penghasilan imej, okey, kedudukan imej dan juga ciri-ciri imej bergantung kepada kedudukan objek. Kedudukan objek. Okey, kita lihat. Apabila objek lebih jauh dari 2F, okey, ni nampak lebih jauh daripada 2F. Okey, kita nampak ini sinar yang pertama dia akan melalui paksi utama. Okey, dan akan terbias melalui titik fokus. Okey, dan sinar yang satu lagi, yang kedua, dia akan melalui pusat kanta dan tidak akan terbias. Di titik persilangan inilah terbentuknya imej, dan kita nampak di situ imej yang terbentuk kedudukannya adalah di antara F dan 2F, dan ciri-ciri bagi imej yang terbentuk adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Okey, jika objek kita letak pada 2F. Okey, ni objek pada 2F. Okey, sinar cahaya akan melalui paksi utama dan akan terbias ke titik fokus. Okey, ni paksi utama. Okey, terbias ke titik fokus. Okey, dan sinar cahaya yang kedua akan melalui pusat optik. Okey, dan tidak akan terbias, dan di mana titik persilangan itu adalah imej terbentuk, iaitu imej akan terbentuk di 2F yang mempunyai ciri-ciri nyata, songsang, sama saiz dengan objek. Okey, jika objek berada di antara F dan 2F. Okey, kat sini objek antara F dengan 2F. Okey, cahaya akan melalui sama juga paksi utama. Okey, akan terbias ke titik fokus. Okey, yang kedua dia akan melalui di sini pusat optik dan tidak akan terbias. Titik persilangan itu membentuk imej, di mana imej akan terbentuk lebih jauh daripada 2F, dan ciri-ciri imejnya adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, yang seterusnya untuk kata cembung, bila objek kita letak pada F. Okey, imej ni, objek ni kita letak pada F. Okey, sinar cahaya yang pertama akan melalui paksi utama dan akan terbias ke titik fokus. Okey, dan cahaya yang kedua akan melalui pusat optik dan tidak akan terbias. Di sini kita nampak tiada persilangan kerana kedudukan imej adalah di infinity. Ini menyebabkan imej yang terbentuk bersifat maya, tegak dan dibesarkan. Okey. Maya tu bermaksud tak terbentuk di skrin. Tegak tu maksudnya diikut arah asal objek. Okey, ini kalau kita letak objek di antara F dengan pusat optik. Okey, selalunya ini adalah digunakan sebagai kanta pembesar. Okey, kita nampak kat sini objek. Okey, ini sinar cahaya akan melalui paksi utama dan akan terbias ke titik fokus. Okey, dan yang kedua, cahaya yang kedua dia akan melalui pusat optik dan tidak akan terbias, dan di sini bila kita anggapkan dia, kita cari imej dia, di sini imej terbentuk. Okey, imej yang terbentuk lebih jauh daripada F, di mana imej yang terbentuk mempunyai ciri-ciri maya, tegak dan dibesarkan. Okey, itu untuk semua yang kita tengok tadi untuk kanta cembung. Okey, sekarang kita tengok untuk kanta cekung. Okey, untuk kanta cekung, okey, bila kita letak objek lebih jauh daripada 2F. Okey, objek di sini. Okey, sama juga sinar cahaya dia. Okey, yang pertama dia akan melalui paksi utama. Ini paksi utama, dan dia akan kita nampak seolah-olah dia dibiaskan daripada titik fokus. Sebab itulah kita buat titik putus-putus ni. Okey, dibiaskan daripada titik fokus. Dan yang kedua, cahaya akan melalui pusat optik
Dan kita akan lihat di sini, okey, titik persilangan antara dua sinar tadi tu membentuk imej, di mana imej akan terbentuk di antara pusat optik dengan titik fokus, di mana imej akan mempunyai ciri-ciri maya, tegak dan dikecilkan. Okey, untuk kanta cekung, jika kita letak objek di antara F dengan pusat optik, okey, di sini objek. Okey, yang pertama sinar cahaya akan di sini ke paksi utama, dan kita akan lihat seolah-olah dibiaskan daripada titik fokus, dan yang kedua akan melalui pusat kanta, dan kita lihat di titik persilangan tu imej terbentuk, dan kita lihat imej yang terbentuk adalah di antara pusat optik dengan titik fokus, dan ciri-ciri imejnya adalah maya, tegak dan dikecilkan. Kalau kita perhati tadi, dua-dua jarak yang kedudukan objek yang berbeza untuk kata cekung ni, imej yang terbentuk mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu kita boleh simpulkan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung, okey, bagi mana-mana jarak objek adalah, okey, imejnya akan mempunyai ciri-ciri maya, tegak, dikecilkan, dan kedudukan dia adalah berada di antara objek dengan kanta cekung. Okey, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.